Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan membincangkan pula mengenai integration by substitution, ya, kaedah penggantian dalam kamiran. Okey, untuk bincangkan perkara ini, pertama sekali kita akan bincangkan substitution yang berlaku pada fungsi-fungsi umum yang biasa-biasa macam ni. Lepas tu kita akan bincangkan pula substitution yang berlaku jika ia melibatkan hasil darab dua function. Dan yang ketiga kita bincangkan substitution yang melibatkan trigo. Dia bukannya trigo substitution tau. Trigo substitution lain. Tapi ini adalah substitution yang berlaku di dalam trigo. Right? So nanti kita lihatlah. Dan yang terakhir sekali kita akan cuba melihat substitution yang ada melibatkan keperluan menggunakan completing the square method. Ya. So kita akan lihat. Baik, kita mulakan macam ni ya. Kalau kita lihat beberapa integration yang saya tulis kat depan ni, ini adalah beberapa contoh integration yang mudah. Right? So jadi kalau kita perhatikan, bagi semua kes berikut, sebenarnya kita boleh menggunakan kaedah yang biasa, kaedah normal lah, untuk integratekan A, B, C, D dan E. Ini apa? A, B, C, D dan E. Hasil ni ya. Ni D, ni E ya. So jadi, tetapi dalam masa yang sama, sebenarnya kita juga boleh menggunakan substitution method. Ya. For the given example, we can integrate each of them as normal. Besides, we also can apply the substitution method to get the answer. So, kita ambil contoh satu. Katakan ambil contoh yang B ni. Yang B ni kan. Jadi kalau kita lihat B ni, cuba kita lihat our existing method. Jadi kalau cara yang sebelum ini, kita boleh menggunakan yang ini as long as bahagian belah dalam ni is a linear expression. Dia tak boleh kuadratik ya. So kalau dia linear, jadi kita boleh integratekan seperti biasa. Yang ini kita dah pernah sentuh dalam teaching video yang sebelum ni ya. So cuba lihat semula. So by using the existing method, kita manage to get the answers. However, kita juga boleh menggunakan substitution method. Jadi kita nak compare sikit ya, cara dia macam mana. Kita start dengan benda yang mudah-mudah dulu. Okey, soalan dia adalah yang ini Ini dia soalan dia, 4x plus 1 squared dx. Okey, the idea is kita kena let u sama dengan 4x tambah 1. Ya, so kita kena let u sama dengan 4x tambah 1. Okey, the whole idea macam ni. Ini adalah kita punya soalan. Ya, kalau kita perhatikan soalan ini, dia punya variable dia apa? Semuanya adalah x dengan dx, betul tak? Now, our strategy is untuk tukarkan, kita tak nak x dah, kita nak u. Change everything into u. Nampak ya? Semua tukar u. Nanti dah last kali, bila dah dapat jawapan, baru kita gantikan semula u ni, nampak tak warna biru ni? U ni dengan x itu semula. Dapat tak? Ya? So saya ulang semula. From the given question, semua tu dalam sebutan x. Now, kita tukarkan semua ke dalam sebutan u, kita simplifykan dia, dan akhirnya kita akan dapat jawapan dalam sebutan u. Last kali, kita ganti semula u tu. Okey, dalam kes ini we let u equal to 4x plus 1. Jadi kita dapatkan dia punya derivatif dia, iaitu du dx ya. Du dx sama dengan 4. Maka dx sama dengan du per 4. Kan tadi saya sebut kita nak gantikan semua dengan u kan. Jadi yang biru ni, yang ini, yang saya gerakkan mouse ni, yang biru ni dah automatically jadi u, betul? U kuasa 2 lah ya, pasal ada kuasa 2 sini. Lepas tu dx ini, dia dah jadi du per 4. Dapat dari mana? Dapat dari sini. So sebab itu kita kena buat macam ni.
Ya, kita let U sama dengan satu expression, lepas tu kita cari dia punya derivative, kita declarekan apakah dx dia. Then kita masukkan semua. Right? Inilah cara substituting method. Ya, kaedah penggantian. Jadi, kalau kita perhatikan, bila kita dah substitutekan benda-benda macam ni, kita dah jadi U semua, kita perhatikan ungkapan tu dah jadi mudah. Instead of kita nak integrate yang ini, rupanya kita nak integrate apa? Kita nak integrate U kuasa 2 je sebenarnya. 1/4 ni letak luar lah, sebab dia constant kan. Jadi, U kuasa 2, kita integratekan dia, kita dapat U kuasa 3/3. Dan kita ringkaskan, dan kita gantikan semula U ni jadi X. U tu apa? U tu yang ni lah. Kan kita declare awal-awal U sama dengan 4X tambah 1 kan. So, kita ganti semula ke dalam sini dan kita dapat jawapan dia. Boleh? Semacam ni ya. So, jadi for a simple question like this, tak perlulah kita gunakan substitution method. Memadailah kita guna kaedah yang biasa-biasa je. Tapi kalau dalam kes soalan-soalan yang lebih rumit, maka substitution method diperlukan. Okey, contoh pertama. Nampak tak ini? Contoh ini, kita tak boleh guna cara normal, cara biasa yang kita buat, sebab dia rumit. Sebab kita nampak dia sebagai apa? Dua hasil darab function, betul tak? Function pertama adalah 2x, function kedua adalah square root ni. Macam mana kita nak buat dengan cara biasa? Kita tak boleh buat, kecuali kita menggunakan kaedah penggantian. Jadi kita ambil kaedah yang penggantian yang sesuai. So, saya ambil lah yang belah dalam ni. Jangan ambil ini. Ini mudah sangat ni. Kita let U jadi yang ini, yang belah dalam ni. Jadi nampak kat sini ya. U sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Dan dapatkan dia punya derivative. Our plan is, kita nak tukarkan semua-semua ni. Kita tak nak X dah. Kita nak U semua. Ya. So, jadi kita U sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Dapatkan derivative dia. Dan ungkapkan dx. Ya, dx sama dengan du over 2x. Gantikan semua. Nampak tak yang warna-warna biru ni? Gantikan semua jadi apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat tadi, gantikan semua. Jadi, bila kita permudahkan, kita dapat ini, dan nampak tak kita boleh cancelkan 2x kat sini dengan 2x kat sini. Sepatutnya, kalau kita tak boleh cancelkan, yang 2x ni, yang x ini kita kena cari tahu sebenarnya. Tapi, jangan ganti dulu. Sebab somehow kita boleh cancelkan 2x ini dengan hasil dekat sini. So, jadi kita boleh cancel ini, boleh cancel ini, dan rupanya kita hanya integrate square root of U sahaja. Punyalah rumit kat atas ni, yang ini. Rupanya kita nak integrate square root of U. Jadi, kita boleh buat lah. So, kita buat semua, dapat jawapan seperti berikut. Ya. Jadi, last kali kita dapat inilah ya. Dan kita gantikan U ni dengan X yang kita let tadi tu. Yang ni yang ni. Let ni kan. X sama dengan X kuasa 2 tambah 1 ni. Ganti semula ke dalam U dan kita dapat jawapan. Boleh ya? So, cara dia macam tu je sebenarnya. Cukup mudah. Kita ada X, ganti U, simplify, ganti balik U, settle. Nampak? Boleh nah? Okey, contoh kedua. Yang ni pun sama. Nampak Kita ada ln x per x dx macam ni kan. Jadi kita kena guna substitution method. Jadi katakan U sama dengan ln x, dapatkan dy dx. du dx dan bla 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 bla, kita dapatkan dx sama dengan x darab du. Gantikan semua. Ya, ini gantikan, dan kita dapat cancelkan x ini. Ini dengan ini boleh cancelkan. Jadi rupanya kita hanya integrate u sahaja. Ya. Jadi kita pun buat integration tu, kita dapat u kuasa 2/2 dan kita ganti semula u tu dengan ini. Ganti semula dan kita akan dapat jawapan yang dalam color pink ni. Boleh So, hope you get the idea macam mana nak buat. Contoh nombor 3 pun sama, ya. Kita repeat benda yang sama.
Jadi kena ambil substitution yang bersesuaian. Janganlah ambil U sama dengan X. Tak ke mana nanti. Ya, kita ambil yang bawah ni. U sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Dapatkan du dx. Ungkapkan dx. Macam tu. Gantikan dx ke sini. So kita play around macam tu je. And suddenly luckily kita dapat cancelkan x ini. Nampak tak? Yang bawah ni kan 2x kan. Kat atas ni ada x. So kita boleh cancelkan. Jadi kita pun integrate 1 over u. Kita dapat ln u. Dan ganti semula u ni dengan variable x. Itu je. Right? Okay. Kita tengok ya. Okay, ini kita dah start menggunakan melibatkan trigo. Ya, dia bukan trigo substitution tau. Ya, dia adalah dalam trigo tu kita guna substitution untuk mempermudahkan. Sebenarnya ada cara lain untuk kita tackle soalan macam ni. Sebab itu saya tulis macam ni ya. Saya tulis we will learn more detailed approach of this type of integral in other topics. Right. So yang ini ya. So jadi dalam kes yang ini kita ada sin x darab dengan cos kuasa 4x dx. Seperti biasa kita akan menggantikan. So kita gantikan u sama dengan cos x. Ya, u sama dengan cos x. Dapatkan du dx. Last kali dapatkan dx. Ya. So jadi dx ini saya dapat macam ni. Gantikan yang ini ke dalam sini. Nampak arah nak panah ni. Saya ganti je semua. Apa yang ada saya ganti je. Ini ganti. Yang cos pun ganti juga. Nampak ya. Dan luckily kita dapat cancelkan sin. Bawah ni ada sin kan. Sin x kan. Kita boleh cancel sin ni dengan sin ini. Jadi rupanya akhirnya kita hanya integrate apa? U kuasa 4 sahaja sebenarnya. Punyalah panjang-panjang kat sini, rupanya dia dah jadi simplified version, dia jadi U kuasa 4. Jadi kita integrate lah, dapatlah U kuasa 5 kan. Jadi bila kita dah habis kerja kita kat sini, jangan lupa ganti semula. U ni gantikan semula dengan X tadi tu. U tu apa? U tu yang ini. Cos X. Jadi kita dapat jawapan seperti berikut. Nampak ya? So benda yang rumit dah jadi mudah. Itulah guna substitution method. Tapi bukan semua case boleh buat macam ni ya. Sebab ada beberapa case yang kita langsung tak boleh guna substitution method. Kita terpaksa menggunakan by parts. Ada setengah case kita terpaksa guna trigonometry punya substitution. Contohnya macam tu. Terutama bila melibatkan trigo kan. Sin, cos, tangent dan sebagainya. Dia panjang cerita lagi. Okey, tak apa. Contoh seterusnya ini. Mudah je, pendek je dia punya soalannya. Itu sin squared x. Kan? Okey. Jadi kalau kita perhatikan, untuk kita integrate sin squared ini, kita ada problem. Sebab kalau kita based on jadual integration kita tak boleh buat terus. Kita tak boleh buat terus. Misalnya sin squared x dapat berapa, dia cos squared pun tak boleh, tangent squared tak boleh, secant squared boleh. Tapi tangent squared tak boleh. So jadi bila kita bertembung dengan macam tu, maka kita kena gunakan trigo formula. Ya, kena menggunakan trigo formula yang bersesuaian. Kita nak elakkan squared ini. Ya, kita nak elakkan squared ini. Jadi bila kita tengok-tengok trigonometry punya formula, jadi kita akan memilih yang setara. So sin x, sin squared sama dengan yang ini. So jangan silap faham ya, yang identity trigonometry ni sebenarnya dia lebih merujuk kepada trigonometry formula ya. So saya khawatir nanti kalau kamu fikir identity trigo ni, kamu pergi ganti ni pula. Sin squared sama dengan apa? 1 tolak cos squared kan? Itu tak ke mana tau. Jangan pakai itu. Ya, jangan pakai itu. So kena ambil yang lain. Kita nak mengelakkan yang kuasa 2. Jadi bila kita gantikan sin squared ni dengan ungkapan yang setara dengan dia, maka dia jadi mudah. Jadi cuba lihat. Dia dah hilang semua kuasa 2 kan. Jadi dalam kes ini
Kamu lihat kita punya integration dah jadi sangat-sangat mudah dan kita dapat jawapan. Okey, so dalam kes ini kita tak adalah approach macam ni Macam contoh sebelum ni kita dapat macam ni kan. Kita ada ini kan, U sama dengan cos theta dan sebagainya, du dx dapatkan dx. So tak ada macam ni dah. So dia agak berbeza sikit sebab kita menggunakan trigonometry punya formula untuk penggantian. So ini Okey, contoh nombor 6. Lihat sekali lagi kita bertembung dengan sin squared. So ada cara lain untuk menyelesaikan ni, tapi untuk subtopik ini namanya pun substitution. Kita akan menggunakan kaedah yang kita sedia tahu, yang sedia maklum lah. Okey, jadi dalam kes ini yang sebelah dalam ni kita jadikan U. So U sama dengan 6x tambah 7. Idea je sama, du dx dapatkan dx, dan kita akan gantikan semua-semua ni ke dalam sini. Yang color biru ni semua ganti dengan U. Semua ganti dengan U, dan apabila kita gantikan dengan U, nampak tak? Dia dah jadi mudah. Di sini ada sin squared U darab du per 6. Tapi jangan lupa sin squared U ni kita tak boleh integrate macam tu je. Kena gantikan dengan menggunakan trigo formula. Daripada trigo formula. So kita gunakan yang tadilah, yang ini yang ini ganti masuk. So dapat yang color biru ni. Jadi bila dah dapat macam ni, kita lihat semua ungkapan ni pun dah tak ada kuasa 2 dan semua tu dah dalam sebutan U kan. Jadi kita pun start integrate. Susun elok-elok, integrate. Nampak macam ni Dan akhirnya belah sini dah tak ada rumit dah. Cuma pengiraan tu nampak macam panjang sikit. Sebenarnya tidak. Bila dah habis integrate, jangan lupa C dekat belakang ni ada C sebab kita ni adalah indefinite integral bukan definite. So jadi bila dah habis tu, gantikan semua yang ada U tu jadi X semula. So yang inilah. So jadi kamu melihat, ini saya duk ringkaskan sampai habis. Saya darab masuk dan sebagainya semua sekali, dan akhirnya kita akan dapat jawapan yang ini. Alright. So inilah cara kaedah substitution. Ada lagi tak? Okay, last kali adalah yang melibatkan completing the square method. Baik, ini setengah-setengah kes kita memerlukan ini. Integral involving bentuk macam ni. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jadi bentuk macam ni kita agak rumit. Kita nak buat pergantian pun susah. Jadi kita akan melihat dia sebagai suatu benda yang kita boleh gunakan completing the square method untuk dipermudahkan. Lepas tu apply appropriate substitution. Okey, tengok contoh. Contohnya macam ni. So, by looking at this example, kita tahu yang kita akan menggunakan substitution method. Itu betul. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat substitution method, yang ini rumit tau. Kecuali kalau kita pecahkan dia, kita buat completing the square. Apa maksud completing the square? Saya tunjukkan sikit untuk kita ingatkan semula. Besarkan sikit. Okey, ini adalah completing the square method. Ini adalah ungkapan yang diberi tadi tu. Jadi cuba ingat semula completing the square method macam mana. Dalam teaching video saya awal-awal memang saya ada terangkan how to apply the completing the square method. Jadi ini adalah cara dia, di mana ungkapan kuadratik ini kita boleh ungkapkan dalam bentuk yang setara, iaitu yang ini, x minus 2 squared plus 4. Right? So lihat semula So jadi dari sini kita akan gunakan substitution method, di mana kita nak pakai ni x tolak 2 ni jadi u. X tolak 2 ni jadi u. So jadi inilah barisan kedua ni sebenarnya kita dah buat completing the square method dekat bawah ni. Now kita akan tukarkan semua yang ada x ini jadi u. So jadi kita pun let u sama dengan x tolak 2 macam ni lah. Macam ni saya tunjukkan. Yang ni. Dan kita akan dapatkan du dx, dan akhirnya kita akan dapatkan dx yang ni. Alright. Just put everything dalam kita punya integral kita, dan saya buat ini, saya kena buat yang ni.
Sekejap. Ya. So, dari penggantian kita U sama dengan X tolak 2 ni, saya ungkapkan semula X sama dengan U tambah 2. Right? Sebab apa saya nak buat ini? Sebab saya tak boleh matikan X. Tengok ni. Nampak tak? Ini du, yang ni dx kan? Kalau saya gantikan dx ini jadi du, jadi dx ini jadi du, betul? Ini du. So, yang belah bawah ni dia jadi apa? Dia jadi U kuasa 2 tambah 4, betul? Tinggal yang atas ni sorang-sorang yang tak boleh saya matikan. Bila kes macam ni, saya kena gantikan X ni dalam sebutan U. Sebab itulah saya kena buat macam ni. Boleh? So, ikut kesesuaian. Ada kalanya yang atas sini, kita tak perlu usik apa-apa. Sebab nanti du sini kadang-kadang dia boleh cancelkan. Tapi dalam kes ini tak boleh. Bila tak boleh, kita kena gantikan semua sekali. Segala X yang ada, semua ganti dengan U. Jadi, bila kita dah buat, kita dapat bentuk ni lah ya. So, how to integrate this? Ni satu lagi isu dia. Kita dah selesaikan. Kita dah selesaikan part ini. Ya, dah gantikan X dengan dah jadi U. Now, tiba masanya sampai peringkat ini, kita tersangkut. How to do it? So, just look carefully macam ni kita nak buat. So, kita akan pecahkan kepada dua bahagian. Ya. U dengan 2. So, ni U dengan 2. Right? So, jadi kita ada dua integration dekat sini. Dan kita kena solve satu persatu. Look carefully. Yang mula-mula ni, kita buat apa tau? Ingat lagi tak yang ni? Dalam teaching video sebelum ni, saya ada terangkan tentang penggunaan beberapa kes khas. Beberapa kes tertentu yang kita boleh menggunakan ini. Kalau kita dapati the derivative of fx ni berada ngam-ngam dekat atas ini, maka kita boleh tulis dia sebagai ln fx sahaja. Nampak? Okey, kita lihat kat sini. Yang ini saya besarkan ya. Saya besarkan sikit. Okey. Yang ini, kalau kita lihat, ini U kuasa 2 tambah 2, betul? U kuasa 2 tambah 4. Maka, dia punya derivatif berapa? 2U, betul tak? 2U. Jadi, dekat atas ni, U saja. Jadi, tapi kita bolehlah tulis dia 2 kat sini. Tapi, jangan lupa kena darabkan semula dengan 1/2. Sebab kita boleh cancelkan dia. Faham tak? So, macam tu. Ada, saya terangkan dalam teaching video kita sebelum ni. Cara yang macam ni. Alright? So, dari sini, kita dah automatic kita dapat 1/2 ln U kuasa 2 tambah 4. Alright? Okay. Untuk yang ini pula, bahagian ini pula, kita tak boleh menggunakan rumus ini. Tak boleh. Ini, kita tak boleh guna rumus ini tau. Ini. Sebab apa? Okay, tengok. Tengok ya, tengok elok ya. Okay. Sebelah bawah ni adalah U kuasa 2 tambah 4. Betul? Kalau kita differentiatekan dia, kita dapat apa? Kita dapat 2U. 2U, betul? 2U. Jadi, kalau 2U, dekat atas ni ada apa? Dekat atas ni 2 saja kan? 2 saja. Jadi, kita kena darabkan dengan apa? Dengan U. Cara tu tak boleh. Apabila kita nak tambah, kita nak darabkan ataupun kita cancel-cancelkan, kita tak boleh darab dengan variable. Kita hanya boleh play around dengan numbers. Macam ni. Macam ni. Kan, yang belah bawah ni 2U kan? Yang belah atas tu U. Dia kurang 2 saja. Jadi, kita darabkan 2, kita matikan balik dengan 1/2. Yang ini tak boleh. Yang ini, dia bukan kurang nombor tau. Dia kurang variable. Maka, tak boleh buat. Jadi, bila tak boleh buat, kita tengok elok-elok. Sebenarnya, integration ini, kita boleh keluarkan 2. Ni 2 ni kita keluarkan. Sebenarnya, integration ini memang dah ada fix integration sebenarnya. Ini adalah arctangent. Ya, ini adalah arctangent. So, jadi arah nak panah ni, ini dia ungkapan dia. Jadi overall kita dah dapat dah semua sekali dalam sebutan U dan ganti semula. Selagi ada U kita ganti. Ini U kita ganti, U kita ganti, gantikan semula dengan X dan kita akan dapat jawapan dia.
Okay guys, so saya rasa setakat ini dulu video kita kali ini. Please have a look this video, very important. Banyak benda kat sini sebenarnya yang cuba saya sampaikan. Saya tak boleh nak bagi contoh banyak. So just cukup untuk raise kita punya idea what it is all about. Okay, thanks for watching. See you in the next video.